Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu. Tema 4, kebudayaan kita. Fokus utama kita ataupun objektif kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan idea keseluruhan teks. Sebelum itu, mari kita belajar apa itu idea utama. Idea utama ialah idea yang menerangkan keseluruhan perenggan. Idea utama kita boleh perolehi daripada ayat pertama pada setiap perenggan yang menceritakan keseluruhan perenggan. Ini bermakna idea utama ialah pada ayat pertama dalam setiap perenggan. Kalau ada 5 perenggan, bermakna ada 5 idea utama. Satu perenggan, satu idea utama. Apa itu idea sampingan? Idea sampingan ini ditulis untuk menyokong idea utama. Idea sampingan berada pada ayat kedua atau seterusnya. Ini ialah untuk idea sampingan. Idea sampingan biasanya berkawan rapat dengan idea utama. Di mana ada idea utama, di situ ada idea sampingan. Jadi kat sini kalau kamu lihat perbandingan antara idea utama dengan idea sampingan, perkara yang paling penting sekali ialah idea utama pada ayat pertama, idea sampingan pada ayat kedua atau seterusnya. Apabila kita gabungkan idea utama dengan idea sampingan, kita akan dapat menyatakan idea keseluruhan teks. Apa itu idea keseluruhan teks? Idea keseluruhan teks kita akan perolehi apabila kita membaca keseluruhan teks. Ini bermaksud kamu kena baca semua isi yang ada dalam petikan tersebut. Kita tak boleh nak baca separuh-separuh, kena baca semua isi yang ada dalam petikan. Barulah kita dapat idea keseluruhan teks. Mari kita lihat contoh. Ini gambar. Petikannya pendek je. Ini ialah bantal saya. Bantal saya berwarna oranye dan hijau. Dalam petikan ini, walaupun pendek, ada idea utama, ada idea sampingan. Yang mana satu idea utama? Ingat tak? Tadi cikgu cakap idea utama ialah ayat pertama. Mana satu ayat pertama? Ayat pertama dalam perenggan ialah ini ialah bantal saya. Ini ayat pertama. Jadi ini ialah bantal saya adalah idea utama. Kemudian, yang mana satu? Idea sampingan. Idea sampingan ialah ayat kedua atau seterusnya dalam perenggan. Petikan ni pendek kan? Jadi senanglah untuk kamu kena pasti yang mana idea sampingan. Idea sampingan ialah ayat kedua. Ayat kedua yang ini. Bantal saya berwarna orange dan hijau. Untuk mendapatkan idea keseluruhan teks ataupun petikan di atas, kita kena faham apa isi yang ada dekat idea utama dan apa isi yang ada dekat idea sampingan. Apabila kita gabungkan kedua-dua idea itu, maka kita akan mendapat idea keseluruhan. Idea keseluruhan ni ialah perkara yang dibincangkan dalam keseluruhan perenggan tersebut. Jadi idea keseluruhan kita ialah
bantal saya, ya. Petikan ini mengesahkan bantal saya. Bantal saya ada dua warna, oranye dan hijau. Okey, sekarang mari kita lihat petikan. Okey, kemahiran kita untuk hari ini ialah membaca. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 65. Okey, sebelum tu mari kita lihat ini gambar apa. Siapa pernah makan makanan dalam talam ni? Talam ni maksudnya pinggan yang besar. Ya, pinggan yang besar yang berbentuk bulat. Okey, dalam pinggan ni, dalam talam ni ada banyak sangat makanan. Okey, ada nasi putih, ada telur masin. Ni kalau bulan puasa ni sedap sangat ni cikgu rasa. Tengok nasi putih pun sedap kan? Jadi apa ya? Makanan apa ni? Okey, ini ialah nasi ambeng. Okey, nasi ambeng. Okey, sekarang mari kita baca petikan dialog ini. Okey, some, amboi. Wanginya bau masakan makcik. Okey, ini tanda seru ya. Makcik, masak apa? Makcik sedang memasak nasi ambeng. Okey, makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih makcik. Okey, itu mengisahkan apa? Petikan panjang kan? Okey, sekarang mari kita lihat. Okey, mari kita lihat. Okey, kalau murid-murid lihat dalam petikan ada tulisan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, mari kita lihat perenggan ini. Okey, perenggan ini. Okey, nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey. Makanan tradisi masyarakat Jawa ini ialah ayat pertama dalam perenggan ini. Jadi, ini ialah idea utama. Kemudian kita sambung baca ya. Iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Okey, ini ialah ayat kedua ataupun ayat seterusnya lah. Okey, ini kita jadikan idea sampingan. Okey, kemudian perenggan ini Okey, mengeratkan hubungan persaudaraan. Okey, ini juga ialah idea sampingan. Jadi dalam petikan ini ada idea utama, ada idea sampingan. Okey, sekarang mari kita lihat gambar ini. Rajah ni ya. Okey, kat sini ada 3 isi. Okey, yang pertama, makanan tradisi masyarakat Jawa. Ini ialah idea utama.
Okey, yang kedua, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Ini ialah idea sampingan. Yang ini pula mengeratkan hubungan persaudaraan. Jadi, dalam gambar rajah ni ada idea utama, ada idea sampingan. Maka di sini kita kena nyatakan idea keseluruhan. Apa tajuk ya? Idea keseluruhan ni merujuk kepada tajuk ataupun perkara yang kita bincangkan dalam petikan. Yang mananya idea keseluruhan ni kita akan perolehi hasil gabungan daripada idea utama dan idea sampingan. Okay, mari kita lihat. Apakah idea keseluruhan kita berdasarkan petikan tadi tu? Okey, sekarang mari kita lihat. Okay, yang pertama, petikan tadi menceritakan tentang keistimewaan nasi ambeng. Yang kedua, menceritakan tentang keunikan nasi ambeng. Jadi, hasil gabungan daripada idea utama dan idea sampingan, maka kita akan dapat idea keseluruhan, iaitu petikan itu menceritakan tentang nasi ambeng. Okey, murid-murid. Okey, tugasan pada hari ini adalah murid-murid boleh rujuk buku teks, buku aktiviti jilid 1. Okey, lihat muka surat 72 dan 73. Okey, sebarang masalah boleh mesej Cikgu Fazlin. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum.